buah peringkat yang kelima. Ingat balik ada berapa biji kacang hijau, sama yang macam yang kita semai tadi kan. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersua lagi bersama Cikgu Ayu dalam channel Ayu Mas untuk mata pelajaran Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar untuk tahun 5. Kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Unit 3 iaitu pembesaran tumbuhan. Untuk unit 3 kali ini kita nak belajar macam mana proses pembesaran tumbuhan dan cara menyemai biji benih. Okey, untuk standard kandungan kali ini pembesaran tumbuhan. Tadi cikgu dah beritahu kan. Okey, kita akan mempelajari macam mana nak jelaskan proses pembesaran tumbuhan tersebut. Tanpa melengahkan masa lagi, murid-murid perlu bersedia sebab kita nak belajar, jadi berikan tumpuan. Jom kita mulakan. Okey, baik murid-murid. Pembesaran tumbuhan. Kita dah masuk tajuk ni kan. Apa tu? Pembesaran tumbuhan. Pembesaran tumbuhan. Okey. Tumbuhan mengalami pembesaran apabila ia semakin tinggi dan saiz semakin besar dan bilangan daun bertambah banyak. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Ni contohnya pokok bunga kertas dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Ataupun dia punya nama saintifik dia bougainvillea. Betul tak? Dia ke nama saintifik? Bahasa Inggeris dia panggil bougainvillea, bahasa Melayu bunga kertas. Okey, kalau tengok dekat pasu yang paling mana? Paling hujung sana tu. Pokok dia kecil je kan mula-mula, lepas tu okey, membesar dan bunga dia banyak, daun dia pun banyak. Semakin tinggi, saiz semakin besar, bilangan daun dan bunga pun menjadi banyak. Jadi, pokok bunga kertas ni telah mengalami proses pembesaran. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Apa tu? Kalau tengok yang pokok kecil tu kita tak tahu pokok apa kan, tapi bila tengok sebelah dia yang besar tu kita tahu itu pokok cili. Okey, sebelum jadi pokok cili yang ada buah, ada bunga, ada daun banyak, cili tu dia jadi anak pokok dulu. Bila kita tanam, dia jadi anak pokok dulu. Dia kecil je, daun pun tak banyak. Betul tak? Batang dia kecil, saiz kecil, tak berapa tinggi. Lepas tu bila dah besar, ada proses pembesaran berlaku pada pokok cili. Dia berubah jadi besar, buah dia semakin banyak, buah atau pokok cili itulah. Daun dia pun banyak dan pokok semakin besar saiz dia. Nampak kan? Okey. Ini contoh yang ketiga. Ini adalah pokok hiasan. Kalau kamu perasan pokok ni selalu ada dekat tepi-tepi jalan ataupun tepi taman perumahan. Pokok ni cikgu suka sebab dia macam payung macam tu. Lepas tu redup je. Dia punya daun pun tak banyak, tapi kalau kita berteduh kat bawah tu masih apa? Tak panas. Okey. Pokok ni yang pada asal dia yang hujung sana tu, yang dekat pasu kecil tu, kecil je pokok dia, tapi dia boleh besar. Nampak tinggi rumah 2 tingkat tu kan. Nampak kan rumah 2 tingkat tu. Dia boleh makin tinggi, besar dan semakin tinggi. Dan pokok tersebut telah mengalami proses pembesaran. Okey, baik murid-murid. Kita dah masuk ke peringkat pembesaran tumbuhan. Kita nak belajar beberapa peringkat pembesaran dalam proses dalam tumbuhan. Okey. Okey, kita tengok peringkat yang pertama. Ni. Apa tu? Biji benih. Ini adalah gambar biji kacang hijau. Apa dia? Biji kacang hijau yang ibu kamu buat bubur kacang ataupun kuih apa nama? Kasturi. Kuih kasturi tu kan sedap. Inilah dia. Kacang hijau ni biji benih. Ada sebiji macam tu biji benih. Okey, kita panggil biji benih. Okey. Dari biji benih dia akan menjadi biji benih bercambah.
Okey, ini kalau kita tanam lah. Nanti cara penanaman dia ataupun semai dia nanti cikgu akan tunjuk. Ini dia punya proses pembesaran dari biji benih. Untuk peringkat kedua dia jadi biji benih bercambah. Kenapa bercambah? Okey, tengok ni sebab ada ni apa? Sekejap. Okey, ada apa ni? Ini. Ada percambahan, ada daun sikit, ada pucuk, keluar pucuk. Lepas tu akar dia nak tumbuh dah dekat bawah ni. Nampak kan? Okey, ini nama dia peringkat biji benih bercambah. Okay, seterusnya, peringkat ketiga adalah anak pokok. Okey, anak pokok. Kenapa anak pokok? Sebab dia dah berakar kat sini. Pucuk dia pun dah keluar. Lepas tu dia dah ada batang. Jadi anak pokok. Okey, anak pokok peringkat ketiga. Kemudian peringkat keempat adalah apa ni? Pokok bunga. Sebab apa pokok bunga? Kalau kamu perhatikan kat sini, dia dah, okey, daun dia dah makin besar. Lepas tu dia dah ada batang panjang. Lepas tu kalau tengok dekat situ ada apa ni nama? Bunga warna kuning, nampak tak? Tak berapa jelas ni. Tapi ada dekat pucuk ni depan ni, ni ada warna kuning-kuning ni adalah bunga dia. Anak pokok tadi dah keluarkan bunga, jadi pokok berbunga. Kemudian peringkat seterusnya adalah peringkat pokok berbuah. Apa dia? Pokok berbuah. Pokok berbuah. Kalau kacang hijau ni tadi buah dia macam ni, macam panjang ni. Ni buah dia. Ni depan tadi bunga dia kan. Bunga dia warna kuning. Ni dah keluar buah. Jadi pokok berbuah peringkat yang kelima. Okey. Ingat balik. Ada berapa peringkat? Ada 5 peringkat. Okey, tengok ni biji benih peringkat pertama. Peringkat kedua biji benih bercambah. Dia dah keluar sikit pucuk dia. Kemudian jadi anak pokok. Itu peringkat yang ketiga. Lepas jadi anak pokok, dia adalah pokok yang berbunga. Peringkat keempat, keluar bunga. Bila dah keluar bunga, dia keluar pula buah. Jadi peringkat yang kelima adalah berbuah. Pokok berbuah. Okey, cikgu ada sediakan video kat sini. Jom kita tengok. Ni. Okey, ni tadi pokok yang berbunga dan dah berbuah ni. Anak pokok kacang hijau ni cikgu dah letak elok-elok dekat pasu. Dia dah membesar, dah berbunga dan berbuah. Depan ni warna kuning ni adalah bunga dia. Yang warna kuning ni bunga dia. Lepas tu yang belakang tu ada buah dia. Okey. Buah dia bukan satu je. Nanti lama-lama dia makin banyak buah. Dia bukan satu je. Bunga pun macam tu. Makin lama dia makin banyak. Okey. Okey. Nampak kan bunga dia kat mana? Okey. Sekarang kita tengok gambar yang kedua. Nampak tak ni? Dia punya buah banyak kan? Yang ni cikgu tak letak kat pasu. Yang ni cikgu letak dekat atas tanah. Cikgu tanam kat atas tanah ni. Buah dia banyak tu kan? Warna hijau-hijau ni lah buah hasil daripada semaian biji kacang hijau. Okey. Nampak tak yang ni? Okey. Ini bila buah tu dah masak. Warna hitam. Kamu tahu tak apa yang ada kat dalam ni? Nak tahu tak? Selalunya orang cuma semai biji kacang hijau ni untuk dijadikan tauge. Sayur tauge tu kan? Kecil-kecil. Tapi cikgu tanam biji kacang hijau ni, cikgu nak tahu proses pembesaran dia macam mana bila dah besar, dia dah ada buah. Buah dia tu macam mana kat dalam tu? Nak tahu tak? Nak tengok tak apa kat dalam buah ni? Okay, nak tengok kan? Jom kita tengok video seterusnya. Nampak tak? Okey. Kamu perhatikan ini tadi buah dia. Okey. Sekarang kita cuba buka apa yang ada kat dalam buah tersebut. Okey. Kita tengok, perhatikan apa yang ada. Ada yang tertanya-tanya apa dia dah. Nampak tak? Ada yang dah boleh teka. Ini adalah biji kacang hijau. Sama yang macam yang kita semai tadi kan.
dalam satu buah ni ada lebih kurang berapa? 10 ke? Banyak kan? Dari satu biji boleh jadi banyak biji untuk satu buah. Itu baru satu buah. Kan buah dia banyak-banyak kan? Okay, cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih kurang 10, 11 dalam satu buah. Itu baru satu buah. Dekat dalam satu pokok tu banyak dia akan berbuah. Jadi kalau kamu rajin, kamu boleh tanam, lepas tu kamu kumpul biji kacang hijau hasil buah dia tu tadi, bagi kat mak, suruh mak buat bubur kacang. Bijak tak? Bijak lah, kita dah tak payah membeli lagi. Ni dia kacang. Biji kacang hijau terhasil daripada buah yang telah kita tanam. Okey. Okey, baik murid-murid sekalian, aktiviti seterusnya adalah kita nak semai biji benih kacang hijau. Tadi cikgu dah cikgu dah janji nak tunjukkan cara macam mana nak semai biji kacang hijau. Okey, apa yang kita perlukan adalah beberapa bahan dan peralatan. Yang pertama, apa tu? Penyembur air. Kita perlukan penyembur air. Okey, yang kedua kita perlukan kapas ataupun tisu. Kalau awak tak ada kapas, awak boleh gunakan tisu. Kalau tak ada tisu, boleh gunakan kapas. Tak ada masalah. Seterusnya, biji kacang hijau. Yang ni cikgu beli sebab cikgu tak ada lagi, tak tanam lagi pokok kacang hijau masa tu. Cikgu beli biji kacang hijau dulu kat kedai. Dan akhir sekali, kita perlukan bekas untuk mengisi semaian biji kacang hijau tadilah. Okey, kita tengok macam mana step by step dia. Okey, cuba tengok kat sini. Cikgu ambil kapas. Kan cikgu kata kalau tak ada kapas, kamu boleh gunakan tisu. Kita ambil kapas, kita susun dekat dalam bekas. Okey, ataupun cikgu bagi satu cara. Ambil kapas, lepas tu kamu pergi basahkan kapas tersebut. Basahkan dulu, kamu susun. Pastikan dia lembap. Okey, dalam keadaan lembap. Jangan terlampau banyak air, jangan terlampau sikit air. Kalau sikit air, dia tak boleh nak bercambar lah, kurang air. Kalau dia banyak sangat air, nanti dia lemas. Dia kira banyak sangat air, tak sesuai. Okey. Jadi, lembap-lembap biasa je. Lepas tu, ambil biji kacang hijau, kita susun elok-elok dekat atas kapas tersebut ataupun tisu yang telah kamu lembapkan, ataupun lepas ni baru kita sembur air. Okey, tak apa, mana-mana pun boleh. Okey, jadi baru cikgu sembur bagi kapas tu lembap. Macam yang cikgu kata tadi, jangan terlampau banyak, jangan terlampau sikit. Okey, pastikan kapas tu lembap dan cukup untuk kacang hijau bercambah. Kira membantu proses percambahan biji kacang hijau. Macam tu je, senang kan, tak susah pun. Okey, seterusnya kita akan lihat ni murid-murid cikgu pula buat. Ambil kapas, proses kat dalam kelas dah ni, buat aktiviti bersama-sama. Okey, susun kapas dekat dalam mangkuk. Agak-agak lah, kalau rasa tak cukup, kamu tambah lagi. Kalau rasa banyak, kamu kurangkan. Okey. Pastikan kapas tu kamu susun elok-elok lah dalam bekas sekata ataupun kacang hijau tu boleh duduk dekat dalam bekas tu dengan elok. Jadi kamu kena susun elok-elok. Okey. Okey, murid cikgu ni ada berapa? Ada 4 orang. Jadi, seorang demi seorang akan buat. Okey, cikgu akan perhatikan. Okey. Senang je kan? Tak susah pun. Bahan-bahan dia pun mudah je kamu nak dapat kan? Okey, susunkan biji kacang hijau. Ikut kamu lah. Kamu nak banyak mana, sikit mana. Susun elok-elok. Okey. Ni kan eksperimen. Macam eksperimen lah. Kalau tak berjaya tu nanti adalah sebabnya kenapa biji kacang hijau terlampau banyak ke, ataupun span kamu kurang lembap ke, macam mana ke.
Okey, yang ni murid lain pula buat. Sama je proses dia. Susun kapas. Lepas tu letak biji kacang hijau dan lembabkan span tersebut. Span. Kapas. Maaf cikgu, span tak, kapas tersebut ya. Okey. Siram sampai dia lembab. Kamu boleh buat sendiri ni. Suruh mak ayah beli, lepas tu kamu buat sendiri. Tengok video cikgu, kamu tengok step by step dia, kamu boleh buat sendiri. Okey. Tak payah takut, sembuh je. Okey. Ada kawan kamu ni masa buat aktiviti ni dia takut nak picit air tu, takut ni. Kena kuat sikit. Okey, tengok murid lain pula buat. Semua buat dengan baik. Okey, baik. Satu lagi dia susun. Okey, susun. Menarik aktiviti ni kalau kita buat sama-sama. Kamu boleh buat bersama adik ataupun abang kat rumah. Lepas tu tengok siapa punya biji kacang hijau yang bercambah dengan baik. Kan boleh buat game ataupun kita boleh bertanding antara satu sama lain. Tu cikgu test. Dah lembab belum kapas tu? Kalau tak cukup lembab, cikgu suruh sembuh air lagi. Okey. Ini seterusnya. Setiap hari kamu kena pastikan kapas berada dalam keadaan lembab. Jadi setiap hari kamu kena sembuh air. Ni murid cikgu lah buat hari-hari. Sebab dia orang punya kan. Okey, seterusnya. Yang ni apa? Okey, kita tengok. Yang ni sudah beberapa hari kacang hijau pun sudah bercambah. Bercambah maksudnya dia dah keluar pucuk, dia dah keluar akar sikit. Nampak tu? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Okey. Ini maksudnya biji kacang hijau dah bercambah, dah boleh jadi anak pokok kejap lagi. Bila dah nampak ni. Dalam banyak-banyak kacang hijau tu ada yang dah bercambah tinggi, ada yang bercambah banyak. Okey. Ni dah ada pucuk. Ini dah jadi anak pokok dah ni. Boleh ambil, boleh tanam dekat tanah macam cikgu buat tadi. Jadi dia akan lama semakin membesar tu besaran dia. Lepas tu banyak lagi daun akan keluar. Lepas tu apa? Bila dah daun keluar banyak, ada berbunga pula kan. Bunga. Lepas bunga dia akan berbuah. Jadi apa punya tumbuhan ataupun kacang hijau tadi, anak pokok kacang hijau dah membesar, sihat, dewasa dah. Dia tak panggil dewasa, dia dah berbunga, dah berbuah, dah boleh menghasilkan kacang hijau yang baru. Okey, baik. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Cikgu harap kamu boleh menerangkan proses pembesaran tumbuhan mengikut peringkat dengan baik. Contoh kat sini, ingat balik peringkat pembesaran tumbuhan. Pertama, biji benih. Okey. Peringkat yang kedua, biji benih bercambah. Tadi bercambah kan, kita semai biji kacang hijau sampai dia bercambah. Kemudian dia jadi anak pokok. Dia ada pucuk, dia ada akar, itu jadi anak pokok. Kemudian dia jadi pokok yang mengeluarkan bunga. Dan akhir sekali pokok berbuah. 5 peringkat pembesaran tumbuhan. Itu cikgu harap boleh terangkan proses tersebut. Dan terima kasih kerana menonton pembelajaran kali ini, dan cikgu harap kita akan jumpa di sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe channel Ayu Mas dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terkini. Like dan share. Boleh juga komen di bawah untuk penambahbaikan pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.